Saja. Okey, jap ya, saya perlukan bahan. Graf jarak masa, graf laju masa. Okey, alright. Okey, pada minggu lepas saya dah ajar kamu tentang graf jarak masa yang mana clue pentingnya adalah yang pertama sekali, formula laju. Okey, iaitu laju jarak bagi masa, di mana laju ni tiada nilai negatif. Laju sentiasa positif kerana formulanya adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Cuma kalau pecutan baru ada negatif. Iaitu pecutan adalah perubahan laju bahagi perubahan masa. Maksud kalau laju tu makin bertambah, masa pun bertambah, dia akan jadi positif. Tapi kalau laju bertambah, kalau masa bertambah, laju makin kurang, dia akan jadi negatif. Jadi itu adalah pecutan, baru ada nilai negatif. Okey, di mana graf jarak masa dia akan bergerak dari bawah naik ke atas. Kalau yang bentuk yang sekata, namanya adalah dia berhenti ataupun pegun. Okey, ataupun dia graf daripada bawah atas turun ke bawah, ataupun kalau bentuk grafnya daripada bawah naik ke atas turun bawah semula, itu adalah grafnya dia berpatah balik. Okey, jadi kena hati-hatilah itu. Okey, alright, so kita laju sikit. Okey, soalan kita hampir semua kita dah jawab dah hari tu. Okey. So untuk mana kita nak habiskan sikit lagi, iaitu soalan nombor yang berikutnya ni lah. Okey, nombor 7. Okey, untuk nombor 7 kita tengok soalan dia. Graf jarak masa menunjukkan pergerakan dua orang pelari yang mendapat tempat pertama dan tempat kedua dalam kejohanan antarabangsa. Ini maklumat dia lah. Ada dua orang pelari yang dapat nombor 1 dan nombor 2. Mereka berlari sejauh 10 kilometer. Ni soalan beritahu lah. Okey. Alright. Graf OP. Okey. Graf OP, dia kata OPQR. Okey. Sekejap, saya nak clearkan sikit sini. Okey, untuk graf OPQR, okey, yang ni OPQR, okey, PQR ni, dia merujuk kepada pelari yang pertama. Itu pelari yang juara lah. Okey. Yang ini adalah graf untuk merujuk kepada pelari yang muncul juara. Okey, sekejap. Aduh. Okey, sekejap Okey, yang merah ni Okey, yang merah ni adalah pelari yang pertama kedua, okey. Pelari yang kedua, silap soalan Ini adalah pelari yang kedua Okey, untuk graf OS pula adalah pelari yang pertama. Okey. OS pelari yang pertama dan OPQR adalah pelari yang kedua. Okey, typo sikit Sebab apa? Sebab yang juara mestilah lebih awal sampai. Okey, itu yang pertama. Alright. Dan OS ni adalah pelari yang mendapat tempat pertama. Itu maklumat dia. Okey. Dia aja slow sikit. Okey, kita tengok soalan. Okey, pelari manakah yang muncul sebagai juara kata? Okey. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan dua orang pelari, tempat pertama dan tempat kedua, dan satu kejohanan antarabangsa. OS adalah pelari yang pertama. Sama tadi, betul lah tadi. Betul. Tadi betul lah. Okey, OPQR sama tadi. Okey, OPQR adalah pelari yang pertama dan OS adalah pelari yang kedua. Okey, ayat ni betul. Okey. Dia kata OPQR yang merah ni adalah pelari yang pertama dan yang biru tu adalah pelari yang kedua. Okey, soalan pertama tanya, pelari manakah muncul juara? Itu soalan tanya. Okey. Pelari manakah muncul juara? Kalau tengok pada rupa bentuk ni, mestilah pelari yang biru. Kenapa biru? Sebab yang merah ni, dia ambil masa 40 minit untuk tamat 10 km. Tapi yang biru ni kurang daripada 40 minit. Jadi, pelari yang muncul juara adalah pelari yang OS. Okey, pelari yang kedua. Jadi, kita pun tulis kat situ. Okey. Pelari yang kedua muncul, pelari kedua, okey, muncul juara. Okey, muncul juara. Cukup macam itu ya. Sebab apa? Soalan cuma tanya, pelari mana? Okey. Tulis pelari kedua pun tak apa dah. Kalau dia tanya, kalau dia kata berikan justifikasi, kita baru kita beri atur alasan kerana pelari kedua tersebut berlari kurang dari 45 minit untuk tamat 10 km tu. Okey. Soalan B. Nyatakan alasan anda. Okey, justru kita bagi alasan. Okey. Nyatakan alasan anda. Okey, nyatakan alasan anda
Okey, nyatakan alasan anda, apa yang berlaku kepada pelari pertama selepas 20 minit. Yang dekat sini ni. Okey, yang dekat sini ni dia kata, apa yang berlaku agak-agaknya dekat PQ ni? Okey, ini soalan tanya, okey. Semasa dekat sini ni agak-agak apa berlaku? Okey, jadi jawapan tu boleh macam-macam tapi biar biar betul lah. Okey, biar betul. Okey, kita boleh kata yang pertama adalah kita boleh kata pelari tersebut mengalami pelari mengalami kecederaan dan perlukan rawatan rawatan kecemasan sebelum berlari semula. Nak kena beritahu, berlari semula. Sebab kalau kita kata dia mengalami kecederaan, lepas tu dia perlu rawatan, dia lari tak lepas tu. Dia kena explain, dia akan berlari semula. Itu yang pertama lah. Okey. Ataupun kita boleh kata pelari tersebut, satu alasan. Okey. Ataupun kita boleh kata pelari tersebut, pelari tersebut, okey, berhenti sebentar. Berhenti sebentar sebelum meneruskan larian. Kita boleh kata gitu. Okay. Kita tak boleh kata dia berhenti. Sebab kalau dia berhenti, langsung tak lari dah lepas tu. Okay. Kita tak boleh kata dia mengalami kecederaan dalam tempat rawatan. Mesti beritahu, selepas tu dia lari semula. Okay. Kemudian kita boleh kata juga pelari tersebut, pelari tersebut tersalah laluan. Tersalah laluan dan mungkin patah balik lah. Mungkin dia patah balik. Tapi ini kurang baik lah. Okay, sebab apa? Kalau dia tersalah laluan, dia patah balik, tetap ada jaraknya. Okay, jadi inilah antara dua soalan, dua alasan yang boleh kita berikan. Yang pertama, dia cedera, dapat rawatan dahulu, baru lari balik. Yang kedua adalah dia berhenti sebentar ataupun dia berjalan sekejap, dan sambung balik. That's why dia kurang laju lah situ, tak ada kelajuan situ. Okay. Okay, soalan kedua. Hitung nilai T jika diberi laju keseluruhan pelari kedua adalah 15 kmj. Ini soalan beritahu. Okay. Pelari kedua berlari dengan purata lajunya adalah 15 kmj. So, berapa nilai T? T ni adalah masa. Jadi, untuk yang ini, kita kena balik kepada asal formula laju. Jadi, untuk laju, formulanya adalah jarak bahagi masa. Kita guna formula tu lah. Okay. Jadi, lajunya adalah 15 kmj. Jaraknya ialah semasa dekat T ni, dia sudah sampai 10 km. So, jaraknya adalah 10. Okay, 10 km dibagi dengan masa nak cari. Itu mula-mula. Okay, itu yang pertama. Nak cari masa. So, laju sama dengan jarak bagi masa. Okay. Untuk mencari masa, formulanya adalah jarak bahagi laju. Okay, kita pada pusing. Untuk mencari masa, jarak bahagi laju. Jadi 10 bahagi 15. Okay. Kemudian 10 bahagi 15. Okay, 10 bahagi 15. 10 bahagi 15. Dapat jawapannya ialah 0.666 tu lah. Okay, kita ambil 0.7. Tak ada salah. Okay. 0.67 ke 0.7. Okay, tak ada salah. Okay. Tapi bagus ambil bentuk pecahan lah. Lagi bagus. Okay. 2/3 jam. Itu masa dia. Okay. Jadi masa dia adalah 2/3 jam. Okay. Jadi masa dia adalah 2/3 jam. Okay. Tapi kena hati-hati kat sini. Sebab apa? Sebab dalam rajah kita tu, T tu merujuk pada nilai minit. Yang kita cari ni adalah jam. Okey, 2/3 jam. Okey, ingat. Yang kita cari ni adalah dalam bentuk jam. Sebab dia kata 15 kmj. Tapi T dalam ni, dia merujuk kepada minit. Jadi kena ubah dulu kepada minit. Jadi caranya ialah dapat jawapan masa ni, kita darabkan dengan 60. Tukar jam kepada minit. Betul. Okay. Jadi dapat jawapan dia, masa dia berlari adalah selama 40 minit. Itu cara dia. Okay. Minit tak tulis pun tak apa. Yang penting nampak 40 tu lah. Okay. Ini jawapan dia. So, yang mana? Okay. Yang ini wajib tunjuk. Okay. Ini wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Di sini, markah pertama wajib tunjuk. Okay. Lepas tu, yang wajib tunjuk lagi ialah yang bahagian darab 60 ni, wajib tunjuk. Yang jawapan akhir ni lah, wajib tunjuk. Okay. Alright. Tu soalan B. C.
Okey, D pula. Nyatakan masa dalam minit ketika kedua-dua pelari itu bertembung. Okey, soalan minta tanya kat sini lah, yang kat sini. Berapa masa kat sini? Soalan minta, okey. Soalan tanya, berapakah masa semasa mereka bertemu? Kat sini lah. Berapa masa dia? Siapa ada idea nak buat macam mana? Nak cari masa kat ni, okey, berapa macam mana idea? Siapa ada idea? Berapakah masa ketika berada di sini? Ada tak siapa ada idea nak cari macam mana? Okey, ada siapa bagi idea? Waktu mereka bertembung ni berapa masanya? Dia mesti antara 20 ke 25 tapi berapa masa dia? Okey, macam mana nak cari? Ada siapa bagi idea? Okey, dekat sini cluenya mudah saja. Kita tengok yang biru tu. Yang biru tu dia maintain je lari. Maintain je. Dia tak berhenti, dia tak laju, tak slow, dia maintain je. So sepanjang gagasan biru tu, kecerunannya adalah sama. Okey, kecunan yang sama. Jadi kita guna formula kecunan. Okey, kita guna formula kecunan iaitu semasa dekat S 10 bahagi 40. Semasa dekat P 7 bahagi kan ni lah ni. Dia punya kecunan akan jadi sama. Dia punya kecunan akan jadi sama. Okey, kita masukkan maklumat sini contohnya. Okey, kita masukkan maklumat. Okey. Oleh sebab gasan biru tu dia selari sahaja, maka dia punya nilai kecunan adalah sama. Sebab laju dia maintain saja. Jadi kita tengok kat situ, untuk dekat S tu, dia punya laju adalah 15 kmj. Kita buat sini lah, kita tarik S ni. Okay. Semasa dekat S tu, dia punya formulanya ialah 10 bahagi dengan 40. 10 bahagi dengan 40. Dan dia akan sama nilai dengan ketika dekat P sini, kat sini. Iaitu 7 bahagi dengan tak tahu masa berapa. Dia akan sama nilai. Okay, 7 bahagi dengan tak tahu masa berapa S tu. Semasa dia dekat sini, gasan yang ini. Okay, semasa dekat sini, kita tak tahu berapa nilai dia. Tapi, dari segi kecunannya sama. Maksudnya kat sini ialah, graf yang ini, graf yang ini, dia adalah sama condong. Sama condong dengan graf yang di atas sana. Okay, graf yang ini ni, dia sama je condong dia dengan graf yang ini. Sebab dia sebaris. Jadi, nilai kecunan sama. Jadi, kalau kat atas ni, 10 bahagi 40, maka bawah ni akan jadi 7 bagi masa dia. Jawapan akan sama. Itu first kali. Okey, lepas tu kita akan buat operasi darat silang. Darat silang saja. Okey? Ya, saya ambil sentak sini. Okey, kita akan buat operasi darat silang nanti. Okey, kita letak sini. Okey, jadi yang 10 tu darab dengan X. Okey, 10 darab dengan X. Okey, akan dapat 10X. Sama dengan 7 darab 40. 280. Tu mula-mula lah. 280 280, 7 kali 4, 28. Okey, itu mula-mula. Okey, itu untuk ketika mana kita dah darat silang. Okey, seterusnya. Sambung lagi. Nak hilangkan 10, maka kiri kanan kita akan bahagikan dengan 10. Maka dapatlah jawapan ketika mereka berselisih, nilai masanya adalah 28. Macam mana dapat 28? Iaitu 280 kita bahagikan dengan 10. Itu cara untuk cari berapakah tempoh masa dia bergerak laju, dia bertembung. Alright, settle tu. Okey. Seterusnya E. Soalan kata, sijil menamatkan larian akan diberikan kepada semua pelari yang berjaya sampai ke gasan penamat selebih-lebihnya 10 minit daripada pelari yang muncul juara. Okey. Lepas sampai dah ada pemenang pertama tu, kita akan kira 10 minit. Okey, perjalanan yang berlari tempoh 10 minit selepas tu, mereka akan dapat sijil. Okey. Itu soalan dia kata lah. Okey. Jadi Syukri dia kata, Syukri boleh mendapatkan larian
dengan purata laju 10,9 kmj. Ini soalan tanya. Asal kata, Syukri ni dia tamat larian dengan kelajuan 10,9 kmj. Adakah dia dapat sijil? Itu soalan tanya. Adakah dia dapat sijil? Itu soalan tanya. Dan soalan kata, buktikan jawapan anda. Buktikan. So, buktikan. Maksudnya tunjuklah. Kalau kata dapat, kenapa dapat? Kata tak dapat, kenapa tak dapat? Ya, ini pun sama juga. Kita kena cari masa. Laju ada. Jarak pun ada 10. Jadi, cara sama gini lah. Cara sama gini. Kita buat So, cara sama gini. Okay. Alright, cuma dia punya laju dia bertukar. Okay, so laju dia adalah 10,9 kmj. Tulis itu. 10,9. Ini laju dia. 10,9. Masa tak tahu kita cari. Jarak sama semua 10 km. Itu mula-mula. So nak cari masa, maka jarak dibagi dengan laju lah. Iaitu 10,9. 10,9. Sorry saya letak agak slow sikit sekarang ni ya. Okey, macam itu. Okey, alright. Lepas tu, selesaikan. Okey, selesaikan. Ini kita bagi 10 bagi 9 ni. Okey, kemudian kita buat 10 bahagi 10/9. Okey, 10 bahagi dengan 10/9. 10/9. Dapat jawapan gini. Okey. 100/9 darab dengan 60 juga. Sebab dah 9 minit. Okey. 100 per dengan 109 darab dengan 60. Okey, so darab dengan 60. Jadi Syukri akan tamat larian dalam tempoh 55.05. Okay, itu Syukri. Okay. Syukri akan tamat larian dalam tempoh 55.05 minit. So layak tak dapat sijil. Okay. Soalan kata hanya pelari yang tamat 10 minit selepas pelari pertama je dapat sijil. Jadi dekat sini, suara adalah 40 minit. Iaitu pelari yang kedua tadi ni. Yang ni. Jadi untuk pelari yang 10 minit yang berikutnya, paling lewat, paling lewat dapat sijil adalah pelari yang masa yang ke-50. Sebab 40 tambah dengan 10 minit. Itu paling lewat sekali lah. Paling lewat sekali ini. Jadi untuk ini, Syukri tak dapat sijil. Okay. Jadi kat sini, Syukri tidak dapat sijil. Kenapa? Sebab dia 55 minit. Sijil sampai kat 50 minit saja. So, sijil tidak. Syukri tidak dapat sijil. Okey, itu saja jawapan dia. Tak payah terangkan kenapa. Cukup begitu. Sebab apa? Kita dah ada bukti sini dah. Okey. Paling lewat 50 minit boleh dapat sijil. So dia 55. So tak layak lah. Okey, selesai soalan ni. Okey, satu lagi soalan. Tengok soalan ni pula. Graf jarak masa menunjukkan pergerakan dua buah kereta. Okey, OPQR sama juga. Okey, OPQR. Yang ni merujuk kepada kereta daripada bandar J ke bandar K. Ini kereta daripada bandar J ke bandar K. Okey, ini kereta X Kereta X dari bandar J ke bandar K melalui bandar L dia kata. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, okey, untuk graf OST pula, okey, dia merujuk kepada graf kereta Y. Okey, graf kereta Y di mana Okey, yang ni dia merujuk kacau lah. Okey, dia merujuk kereta Y, okey, daripada bandar J ke bandar M dan balik semula ke bandar J. Ni clue dia lah. Okey, untuk kereta Y ni dia pergi daripada bandar J pergi ke bandar M dan balik semula ke bandar J. Sebab tu dia patah balik, gambar patah balik. Okey, naik atas patah balik, dia balik semula. Okey, soalan pertama kata nyatakan jarak. Ini soalan tanya. Nyatakan jarak bandar M dan bandar L dari bandar J. Itu soalan tanya. Nyatakan jarak bandar M
dan bandar L jadi bandar J. Okey, soalan ni kata kedua-dua kereta bergerak dari bandar J. Jadi maksudnya dekat bucu kosong tu itu adalah bandar J. J sini. Sini J. Cerita macam itulah. Okey, yang biru atas tu dia adalah bandar M. Yang biru sini adalah dia M, bandar M sini. Yang hijau, yang merah hujung R tu ialah bandar L. Bandar K, ini bandar K. Dan dia kata dia melalui bandar L. Maksudnya yang PQ tu ialah bandar L. PQ tu merujuk kepada bandar L. Itu cerita dia lah. Yang itu cerita dia. Okey, dia pergi J ke bandar K melalui bandar L, dia kata. Ini adalah bandar K, okey, lalu bandar L. Yang ini dia kata balik semula kepada J kata. So, dia pergi daripada J pergi ke bandar M dan balik semula ke J. Ni soalan katalah. Maklumat dia macam ni. Okey. So, soalan pertama tanya. Berapakah jarak bandar M dan bandar L dari bandar J? Kita tengok kat sini. J ke M. Jaraknya adalah 150 meter. Okey, meter sini. Saya tukar kilometer. Kilometer. Saya tukar pada kilometer. Okey. Bandar J ke bandar K pun sama juga. Iaitu 150 km. Tapi J ke L ialah 90 km. So jawapan dia jarak M ke M dari L, dia ada dua jawapan lah. Okay. Jarak M dari L, dari J adalah 150 km. Okay. Kemudian jarak L dari J adalah sejauh 90 km. Itu jawapan dia. Ada dua jawapan. Okey. A. B pula. Nyatakan tempoh masa kereta X berhenti rehat. Dia berhenti rehat mana? Okey. Yang merah tu kereta X. Rehat ni waktu bila? Waktu tidak berlaku sebarang perubahan jarak. Maksudnya dekat PQ ni lah. Berapa lama dia rehat? 9.45 sampai 10.30. So dia berehat berapa lama? Kita tolak je lah. Okay. 9.45 sampai 10.30. Tempoh masanya adalah selama 45 minit. Okay. Tapi soalan minta apa? Soalan minta dalam jam. Kena hati-hati guys tu. Dekat sini. Ya, bateri nak habis. Sekejap ya, bateri nak habis. Aduh. Masuk saja. Ya, bateri nak habis. Okay, alright. Okay, so tempoh masa dia berehat, tempoh masa berehat adalah waktu PQ tu. Jadi waktu PQ tu 9.45 sampai pukul 10, 15 minit. 10 sampai 10.30, 30 minit. Jadi jumlah masanya adalah selama 45 minit. Tapi ingat, soalan minta dalam jam. Dalam jam. Dia kena carilah. Jadi untuk cari masa dia, makanya 45 minit itu perlu dibahagikan dengan 60. Nak tukar kepada jam, minit dibahagi 60. Nak tukar jam dan minit, darab 60. Nak tukar minit ke jam, kena bahagi dengan 60. Jadi masanya adalah selama 0.75 jam. Itu jawapan dia. Okey. Okey, alright. Sambung. Okey, next. B. Okay, selesai. C pula. Hitung nilai T, dia kata. Jika beza laju kereta Y untuk perjalanan pulang, pergi berbanding pulang adalah 15 km sejam. Okey, dia kata, berapakah nilai T sini kalau dia kata laju pergi, laju balik, bezanya adalah 15. Okey, kita tengok dulu. Okey, laju pergi. Laju pergi. Guna formula laju. Kelujur macam ni ya. Laju pergi
Okey. Tolak laju pulang, tak kisah mana-mana tak apa. Okey, laju pulang. Beza dia adalah 15 kmj. Tu soalan beritahu. Okey, 15 kmj. Okey, untuk laju pergi, formulanya adalah jarak dia kita tahu, iaitu sejauh 150 kilometer. Masanya T, tak tahu berapa. Okey, jadi kita guna formula laju jarak masa, kita guna formula laju masa, buat gitulah, buat ganti je, iaitu waktu pergi. Okey, waktu pergi 150 per T, laju pergi, tolak dan laju balik, jarak sama juga 150 per T juga. Okey, dia sama dengan 15. Okey, so berapa masa? Okey, sorry, belakang silap sikit. Okey, untuk laju balik ni, okey, laju pergi, tempoh masa dia T. Tapi laju balik dia adalah T sampai 12.5. T sampai 12.5. Okey, 12.5 ni kita ubah pada jam lah. Okey, kita ubah jam. Okey, so nilai bawah ni kita ubah pada jam dulu. Kita ubah pada jam, dia bentuk gini. Okey, untuk yang pertama ni, letak kosong lah. Ni kosong. Sebab pukul 8 kosong. 9.45, maksudnya 1 jam 40 minit, jadi 1.75 sini. Okey. 10.30 pukul 2 jam 30 minit. So 2 jam setengah. 11.30 okey, pukul 3.30 jam. 12.30 4.30 jam. Okey, harap-harap semua tahu lah. Itu pukul 8 pagi sampai pukul 12.30, masanya adalah 4 jam 30 minit. Jadi 4 jam setengah lah. 8 pagi sampai 11.30 3 jam setengah. 8 pagi sampai 10.30 2 jam setengah. So 2.5 sini. Okey, 8 pagi sampai 45 hanyalah 1 jam 40 minit saja. So 1.5. Okey, so untuk pergi sampai dekat T, tak tahu berapa. Masa balik, ni formula dia lain sikit lah. Formula dia. Okey, masa balik, kita gantilah formula tu. Sekejap, kenapa selalu lah. Sekejap. Lu buat letak saya ni. Okey, semasa balik, okey, masanya adalah 4 jam setengah tolak dengan, okey, 45 jam tolak dengan masa awal tu lah. Okey, ni formula dia. Yang mana, saya ulang lagi sekali, untuk pergi, okey, formulanya adalah 150 jarak dibagi masa je. Masa dia adalah T saja. Tapi masa balik jaraknya adalah daripada T sampai 12.5. Jadi 12.5 ni 4.5. So 4.5 tolak dengan T. Okey, dapat jawapan masa. Laju jaraknya adalah tetap 150. That's why jadi formula gini lah. Bila kita tolak, bakinya adalah 15. Okey. Lepas tu nak buat macam mana pula? Kita cuba hilangkan T tu. Okey. Yang ini. Bila kita darat dengan T, okay, kita darat dengan T, kita buat darat dengan T. Bila darat dengan T sini, okay, T darab T, sini contoh kita buat satu-satu ya. Kita buat satu-satu sini, okay. T darab T sini, okay. Darab T sini. Semua kita darat dengan T. Sebab kita nak hilangkan T yang sebelah kiri dulu. Okay. Darat dengan T sini, darat dengan T sini dulu, mula-mula. Okay. Ini sebab step by step lah. Okay. So yang ini ni boleh potong. Yang pertama tu boleh potong. Jadi tinggal 150 sahaja. Tolak dengan 150 kali T, 150 T. 150 T. Per dengan 4.5 T. Okay, sama dengan 15 T juga ada. Okay, nak hilangkan yang bawah ni pula. 4.5 T pula. Semua kali. Darabkan dengan 4.5 tolak T. Okay, darab dengan 150. Buat satu yang sini. Okay. Ini pun sama juga. Darab juga. Ini. Darab sini juga. Sama je semua. Okay, so yang ini 4.5 darab 150. Dia panjang sikit ya. 4.5. Okay, darab 4.5 darab dengan 150 akan dapat 675. Okay, so tulis bawah ni 675 tolak dengan 150 T. Sebab kita kembang masuk ya. 45 darab 150 dapat 675. Negatif T kali 150, negatif 150 T. Okay, tolak dengan, okay, yang ini boleh potong. Dua ni boleh potong. Tinggallah 150 T sahaja.
sama dengan, okey, ni pun dah nak masuk. 15T kali dengan ni dapat 15 kali dengan 4.5, okey, akan dapat 67.5. Okey, 67.5T. Negatif T dah 15T akan dapat negatif 15T kuasa 2. Ini kebat aras tinggi sikit ya. Okey, sekarang kita susunkan. Susunkan yang kuasa 2 kat depan. 15T kuasa 2. Okey. Kemudian 150. Okey. Ini yang ni kita selesaikan akan dapat 675 tolak 300T sama dengan 67.5T. Okey, 67.5T tolak 15T. Mula-mula. Okey, susun. 15T kuasa 2. Dia panjang sikit yang kerja ni. Okey. Kemudian 675 pindah ke sini. 300 tolak dengan 675 akan tinggal 232. Okey. 232. Sorry. Akan dapat negatif 300 itu. Okey, negatif 300 itu. Okey. 300 sebelah kiri. Okey, tambah lagi dengan 67.5. Okey, akan dapat 367.5. 367.5 T. Okey. Kemudian tambah dengan 675 sama kosong. Itu mula-mula. Okey, kita gunakan kereta. Mod. EQN nombor 1. Unknown 1. Degree 2. Okey, masuk. T je. 15. Negatif 367.5. Dengan 675. Okey, dapat jawapan. T yang pertama adalah 22.5. Okey, T yang pertama adalah 22.5. 25. Okey, dan T yang kedua adalah 2. Yang kedua adalah 2. Okey, alright. Itu jawapan untuk yang pertama ni. Tapi tak selesai lagi dah. Tak selesai lagi. Kita baru dapat nilai T tu dalam bentuk jam. Okey. Yang ini ni baru jawapan dalam bentuk jam. Belum jawapan lengkap. Belum jawapan betul lagi. Sebab apa? Dekat atas sana, T tu merujuk kepada masa dalam bentuk yang macam ni. Bentuk macam ni. Masa gini. Okey, so kita pilih. Alright. So di sini, kita ada dua jawapan. Sama ada. Okey, sama ada yang tadi ni. Sama ada yang 2 ataupun yang 22.5. Di 22.5 tak logik lah. Sebab 22.5 dia belakang lagi. Kita maksimum sampai 45 saja. So kita akan ambil jawapan yang 2. Yang ni saja. Okey. Jadi T tu ialah ketika mana tempoh masanya adalah 2 jam. Kita pun tulis kat sini ya. Tulis kat sini. Yang ni tulis abaikan lah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh lebih daripada 2. Okey, ni tulis abaikan. Okay, kita akan ambil jawapan yang T2 tu. Okey, T tu adalah 2 jam. Jadi kita ubahlah sekali. T sama dengan 2 jam. Jadi dalam rajah tu, T sama dengan pukul 10 pagi. Sebab apa? Sebab T tu adalah 2 jam. Jadi jawapan akhir dia T kat sini adalah pukul 10 pagi. Sini pukul 10 pagi kat sini. Okey, tapi jalan kerja dia sangat panjang lah. Dia kebat aras tinggi lah. Ni kebat aras tinggi. Okey. Okey, alright. Settle tu Okey, itu soalan C. Okay, lepas tu soalan pertama kata, soalan berikutnya kata, hitung purata laju dalam kilometer per jam keseluruhan perjalanan kereta X. Dia nak kereta X. Berapakah laju purata dia? Jadi, untuk laju, formulanya adalah laju jarak masa. Okey, untuk kereta X, tengok pada graf ni, kereta X yang warna merah tu, okey, jumlah jarak dia adalah 150. Jumlah masanya adalah 3.5. Itu. Yang merah tu kereta X. Jadi, purata lajunya adalah 150 dibahagilah dengan 3.5. Dapat jawapan. Itu untuk D. Okey, pinjam sekejap ni. Okey, untuk yang ini, okey, laju purata dia ialah okey, laju puratanya ialah jumlah jarak 150 dibahagi jumlah masa dia 3.5 jam. Dapat jawapan. Laju sama dengan okey, 150 dibahagikan dengan 3.5. Shift mode clear dulu.
Okey, 150 dibahagikan dengan 3.5. Okey, dapat jawapan dia iaitu 42.86. 42.86 kmj. Tak tulis pun tak apa. Tak ada salah. Tapi kalau tulis, pastikan unit tu betul lah. Kalau unit tak betul, salah juga jawapan kamu. Jadi kalau boleh, tak payah tulis. Lagi selamat. Okey, ini jawapan untuk kereta X lah. Puratur laju macam ni. Okey, selesai yang ni. Okey, next. Soalan ni. Okey, soalan kata jadual. Okey, berikut adalah catatan dibuat oleh Syakila berkaitan pemanduannya dari Kuala Selangor ke Melaka kata. Okey, dari Kuala Selangor dia kata maklumat dia. Okey, dari Kuala Selangor dia kata ke Melaka. Itu perjalanan dia. Jaraknya dia beritahu ialah 200 kilometer untuk berjumpa rakannya. 9 pagi dia bergerak. Okay, maklumat pertama. Lepas tu, pukul 10 pagi, dia rehat sekejap. Itu cerita dia lah. Pukul 10 pagi, dia rehat sekejap. Okey, rehat dia dekat Shah Alam. Dah memandu sejauh 45 kilometer. Itu mula-mula, itu maklumatnya. 10.30 pagi, dia sambung balik perjalanan dia. Okey, lajunya 90 kmj. Itu maklumat dia. 12.30 melalui air keruh. Maklumat dia. Okey, melalui air keruh. Sini melalui air keruh. Lepas tu 12.30 sampai. Ini cerita dia. Okey, soalan pertama tanya. Okey, soalan pertama tanya. Okey, soalan pertama tanya. Berdasarkan tersebut, hitung jarak dilalui dari Shah Alam ke RNR air keruh. Dia nak ke sana ni. Dari sini ni kata ke sini. Berapakah jarak yang dia dah drive? Itu soalan tanya. Jadi untuk yang ni, first kali, untuk cari jarak, okay, jarak nak cari, tak tahu berapa. Tapi masa kita ada. Okay, masa kita tahu iaitu selama, okay, masa kita tahu iaitu dia mula bergerak 10.30 sampai akhir pukul 12. Maksudnya 10.30, 11.30, 12. Masanya adalah 1.5 jam. Iaitu daripada jam 10.30 pagi, okay, 10.30 pagi, kalau kita buat catatan sikit sini, okay, daripada pukul 10.30 pagi, okay, 10.30 pagi sini, sampai pukul 12 tengah hari. Itu cerita je lah. Okay, sampai pukul 12 tengah hari. Tempohnya 1 jam 30 minit. Okay, alright. Itu cerita je lah. Kita buat itu. Okay. Jadi, laju kita ada. Laju kita ada diberitahu. Okay, laju diberitahu iaitu selaju 90 kmj. Laju diberitahu 90 kmj. Tak beritahu. kmj. Jadi berapakah masanya? Berapakah jaraknya? Kita bermainlah dengan formula laju jarak masa. Jadi kat sini lajunya 90, kita masuk maklumat dalam senarai formula. Okey, lajunya 90, kita masukkan. Ya, just slow sikit. Okey, lajunya 90 sama dengan jaraknya tak tahu, kita cari. Jarak tak cari, tak tahu berapa. Masa kita tahu, itu 1.5 jam. Jadi untuk cari jarak, sama dengan laju darab masa. Ini kena pandai, pindah-pindah ni kena pandai ya. Dapat gitu. Di jarak dilalui adalah sejauh 90 kali dengan 1.5. 90 kali dengan 1.5. Dapatlah jarak sejauh 1.5. 135 kilometer. Itu cerita dia. Selesai tu. A. Okey, B. Dari air keruh ke Melaka. Berapa pula laju dia? Lagi sekali kita ambil maklumat sama ni ya. Maklumat sama ni. Okey. Oops, sorry. Okey, maklumat sama juga sini ya. Kita keluarkan maklumat. Okey. Untuk kes yang ini, berapakah jarak daripada
RNRI keruh sampai ke, sampai ke, kenapa dia macam ni? Okey, daripada air keruh ke Melaka, berapa jaraknya? Kita nak cari. Okey, kita dimaklumkan bahawa jarak antara Kuala Selangor ke Kota Melaka 200. Dia dah bergerak 45 km mula-mula tu. Okey, jadi jumlah jarak kita tahu, jumlah jaraknya asal 200, okey. 45 tu tolak daripada Kuala Selangor ke Shah Alam, tolak lagi dengan 135 yang dia mandu daripada Shah Alam ke Air Keruh. Tu kita kira dulu. Okey, jadi 135, jadi bakinya akan tinggal 200, okey, 200 ditolak dengan 45, ditolak dengan 135, maka tinggal lagi 20 km saja jarak yang tinggal. Masanya, tengok di graf ni, pukul 12 suku. 15 minit sahaja masanya. Okey, untuk sampai. Baik, kita masukkan maklumat. Okey, masanya 15 minit sahaja. Iaitu 0.25 jam. Okey, 0.25 jam. Okey, macam mana dapatnya ni? Iaitu pukul 12 sampai pukul 12 suku sahaja. Okay, 12 suku sahaja. Okey, iaitu bersamaan dengan 15 minit, okey, ataupun 0.25 jam, iaitu 15 minit bahagi dengan 60. Okey, lajunya nak cari. Laju nak cari, tak tahu berapa. Berapakah lajunya? Jadi ada jarak, ada masa, lagi sekali gunalah formula laju jarak masa yang ni lah. Okey, jadi kat sini lajunya ada sama dengan, laju sama dengan, laju nak cari, laju nak cari sama dengan jarak yang tinggal 20 km, masanya 0.25. Jadi gunakan kereta je lah. 20 dibahagi dengan 0.25, dapat jawapan 80 kmj. Itu jawapan je lah, 0.25. Dapat jawapan, lajunya adalah 80 kmj. Kmj tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi kalau tulis, pastikan betul juga. Kalau tulis salah, markah hilang nanti. Itu cara kiraan dia. Untuk soalan B dan C. C pula. Hitung purata laju pemanduan Syakila. Lagi sekali kita cari maklumat. Maklumat sama macam ni, sama je. Untuk yang ini. Jarak Kuala Selangor ke Melaka, diberitahu awal tadi dah. Jaraknya adalah 200 km. Selesai tu. Masanya pula. Masanya pula akan cari. Berapa masa dia? Pada rujuk jadual ni, graf ni, rujuk jadual ni, bergerak 9 pagi sampai 12 suku. 9, 10, 1 jam. 10, 11, 2 jam. 11, 12, 3 jam. Jadi sampai suku, jadi 3 jam suku. Dia punya jarak dia, masa dia. 3 jam, 3.25 iaitu daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 suku. Jadi dia ada selama 3 jam 15 minit. Kita ubah kepada jam. Jadi 3 jam tu kepada apa macam ni ya. 3 jam tu kita ubah kepada 60. Dalam 60 9 minit. Tambah dengan 15 minit lagi. Dapat gitu. Dan kita bahagikan dengan 60 minit semula. Dapat gini jamnya. 3.25 jam. Berapakah laju dia? Lagi sekali. 200 km bahagi dengan 3.25. Dapat jawapan. 200 dibahagikan dengan 3.25, dapat jawapan 61.54. Purata laju dia. 61.54. Selesai. Seterusnya berdasarkan maklumat yang diberi tu, kita lengkapkan jadual ni. Mula-mula pukul 9 pagi sampai 10. Dia bawa kereta, dia berhenti dekat
Seremban dia kata. Shah Alam. Okay, Shah Alam okay. Iaitu dia kata tu selepas mandu 45 kilometer. Okey, graf ni ya. Okey, kalau macam ni graf dia. Okey, ini kita agak-agak ni. Kat sini agak-agak 40 minit sini ya. Kita agak-agak je. Sebab apa? Sebab tengah-tengah 60. Sebab dia 40, 60, 80 dia gerak itu. Okey, ini kita agak-agak saja ya kat sini. Okey, sini kita agak-agak saja sebagai 45 kilometer. Okey. Kita tulis, kita labelkan lah. Kita labelkan ya. Okey, slownya ke? Tak sini. Okey, sini kita labelkan 45 kilometer. Okey. Sini ya. 45 kilometer. Kita labelkan. Kemudian dia kata apa? Dia kata kemudiannya, okey, kalau ikut jadual ni, dia berhenti rehat sekejap dia kata selama setengah jam. 10 sampai 10 setengah. Setengah jam, 30 minit. Di graf kita ni, bila kita dia rehat, satu garis lurus sahaja. Gitu. Okey. Sampai gitu Lepas tu, sambung lagi. Kemudian dia bawa kereta lagi kata sejauh 135 kilometer. Okey. Iaitu dia sampai dekat RNR pukul 12. Jadi bergerak pukul 9 sampai RNR tu pukul 12. Jadi 3 jam. 3 jam tu maksudnya dari sini tarik sampai sini. 3 jam. Sini. Kenapa sampai sini? Kenapa sampai sini? Sebab dia kata di hujung kali tu ada 20 kilometer je lagi. Okey, untuk tempoh masa sampai pukul 12 suku, iaitu 3.25 jam. So graf kita ni, so di hujung kali ni ada sikit lagi 3.25, tengah-tengah lah. Sini. Sampai sini. Tengah-tengah dia. Sebab apa tengah-tengah itu? Sebab ini 3.0, 3.5, tengah 3.25 lah. Kita pun labelkan. Okey, inilah dia bentuk graf yang dilalui oleh Shakila. Okey, macam tu. Okey, buat label ni Ini tarik ke bawah. Okey. Labelkan. Okey, so dekat sini 45 km. Di sini pula 180 km, iaitu 45 tambah dengan 135. Okey. 45 ni daripada Kuala Selangor ke Shah Alam 45. Yang dekat sini pula dari Shah Alam ke Air Keruh ni sejauh 135 tadi ni. Bila campur dua-dua 180. Tariklah sikit. Okey, sini kita tengah dia sebab dia 160 dengan 200 tengah ni lah. Ni bentuk dia. Okey, lepas tu turun ke bawah ni sejauh 3.25. Satu lagi sini. Okey, 3.25. 3 jam 15 minit. Sini. Inilah dia bentuk jawapan yang kita nak hasilkan. Okey, betul semua, dapatlah markah penuh. Kalau salah sikit tu adalah hilang markah sikit kat sini nanti. Okey. Okey, yang ni. Yang ni. Ini. Jangan. Kacau lah. Okey. Okey. Alright, Allah. Nanti dah sebutkan. Okey, dia lari-lari urusan. Okey, alright. Okey, tengok soalan berikutnya. Tapi ini bentuk graf dia. Okey, dia bergerak dari Kuala Selangor
Sampai kat Seremban dia rehat sekejap setengah jam. Sambung lagi perjalanan dia. Sampai kat sini. Dan ini sambung lagi sikit lah. Last ni yang 15 minit je lah. Yang pakai hujung ni. Yang pakai hujung sini. 20 kilometer, 15 minit. Okey. Soalan D selesai. Okey, soalan terakhir. Untuk part ni lah, part graf laju masa ni. Okey, Husna memandu dari kampung P. Ni dah kita dah buat kot. Dah buat dah. Kita dah buat dah, tak payah. Kita dah buat minggu lepas ni, tak payah. Okey. Kita dah buat minggu lepas dah. Okey, saya tak payah buat lah. Selesai lah. Okey, itu part soalan graf jarak masa. Okey, part soalan graf jarak masa. Okey, sekarang kita nak tengok pula graf laju masa. Part yang terakhir lah dalam kelas ni. Okey, topik ni. Okey, jawapan lengkap lah ni tu ni. Okey. Ha? Okey, ni soalan bagi graf jarak masa. Dah lengkap jawapannya dah. Semua selesai. Okey, sekejap ni saya akan test dalam grup lah. Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang kedua. Berkaitan dengan graf laju masa. Okey. Banding dengan jarak masa tadi kita hanya kira tentang laju, pegun, tempoh masa dan jarak saja. Okey, untuk yang ini pula kita akan belajar beberapa perkara. Okey, yang pertama kita akan belajar adalah perubahan laju. Ini yang pertama kita akan belajar, iaitu perubahan laju. Okey, perubahan laju. Perubahan laju atau kita panggil sebenarnya ni pakai pecutan lah. Pecutan. Ini kita akan belajar. Okey, formula pecutan adalah dia macam saya bagi tahu awal-awal tadi. Okey, formula pecutan adalah yang ni lah. Iaitu perubahan jarak laju bahagi dengan perubahan masa. Itu formula bagi pecutan. Okey, itu formula bagi pecutan. Yang pertama kena tahu. Okey, yang kedua, perubahan laju ataupun pecutan. Cluenya ialah bila awak nampak tulis tu kadar perubahan laju. Nampak perkataan ni, awak kena ingat dalam kepala, ini adalah mencari pecutan. Jadi awak akan guna formula kecerunan. Okay, apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1 per X tolak 1. Awak dah belajar semasa awak form 2. Okey. Jadi untuk yang ni formulanya adalah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, ini formula dia. Okey. Nampak perkataan kadar perubahan laju, ingat itu adalah mencari pecutan. Formulanya adalah formula kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, itu yang first awak kena ingat. First kali nampak. Yang kedua, yang awak kena ingat ialah bila dinyatakan laju seragam. Atau laju seragam. Laju seragam ialah kawasan yang ni. Mana dia? Ya. Okey, kalau ini graf dia contoh mana dia? Okey, sorry. Okey, kalau ini graf dia, ini graf dia. Okey. Kalau graf jarak masa yang tengah-tengah ni dinamakan sebagai pegun. Dia tak bergerak, dia berhenti. Tapi untuk yang ini dia dinamakan sebagai bergerak laju seragam. Maksudnya waktu ini laju dia maintain 30. Okey, maintain. Sini laju makin bertambah. Okey, bertambah sini laju. Sini laju dia bawa kereta tu maintain 30 ya. Lepas tu dia pecut lagi. Itu masuk graf ni. Okey. Yang ini ni namanya ialah dia memecut. Okey. Condong ni ialah dia memecut. Okey, yang ini dia maintain kelajuan dia. Yang ini pula maksudnya dia bukan patah balik. Ini maksudnya ialah pecutannya makin berkurang. Lajunya makin berkurang. Ini saya tulis bawah. Okay, kalau graf jarak masa, ini adalah dia patah balik. Tapi untuk yang ini, kalau ini lajunya makin bertambah. Kalau begini, lajunya makin berkurang. Berkurang. Okay, alright. Itu maksud dia. Okay, itu yang kedua. Nampak kata laju seragam ialah kawasan yang lurus sahaja. Itu clue yang kedua.
Okey, laju seragam dia merujuk kepada garisan seragam yang mengufuk. Okay, mengufuk. Mengufuk ni macam mana? Yang bentuk yang ni lah. Lurus gini. Tu mengufuk. Okey, dan yang ketiga adalah kena tahu tentang bila awak nampak perkataan jarak. Hitung jarak, cari luas. Okey. Tu maksud itu. Okey. Bila sebut saya tentang jarak, awak kena ingat itu guna formula bentuk yang ada dalam graf. Tu dia, formula dia, clue dia. Nampak perkataan kadar perubahan laju, guna formula kecerunan. Okey, nampak perkataan kadar perubahan laju, guna formula kecerunan. Nampak laju seragam, rujuk kepada garisan yang mengufuk. Garisan yang mengufuk. Yang ni. Okey, garisan yang mengufuk. Itu. Kalau nampak laju seragam, tengok garisan yang mengufuk. Okey. Dan nampak perkataan jarak sahaja, kena ingat dia punya formula iaitu merujuk kepada luas bentuk-bentuk yang ada di dalam graf. Okey, formula bentuk dalam graf. Okey, di mana awak hanya akan perlu menggunakan 3 sahaja formula. Iaitu yang pertama adalah formula segi empat. Formula segi empat. Iaitu panjang darat lebar. Panjang darat lebar. Tu. Yang kedua formula segi tiga. Iaitu formulanya adalah setengah panjang lebar. Itu formula dia. Setengah darab dengan panjang. Darab dengan panjang. Darab dengan lebar. Darab dengan lebar. Dan yang ketiga adalah formula trapezium. Iaitu setengah darab dengan dua garis yang selari. Dua garis yang selari. Dan darab dengan lagi selari. Dan darab lagi dengan tinggi dia. Darab dengan tinggi dia. Inilah dia 3 formula yang kamu kena ingat lah. Segi empat, segi tiga ni sangat senang lah. Temu trapezium. Trapezium ni kan takut tak ingat formula, tak apa. Kita pecah dua kan kepada sebuah segitiga dan sebuah segi empat. Boleh saja. Tapi ketiga-tiga formula ni awak kena ingat. Okey. Contoh. Kalau sebuah segi empat, formulanya adalah panjang darat lebar. Ini formula dia. Untuk segi empat, nak cari luas dia adalah panjang darat lebar. Jadi untuk yang ini sama dengan panjangnya 15. Dan lebarnya 8. Bila kita darabkan dapat itu 120. Ini kita akan cari. Yang penting adalah kita tahu formula. Kita tahu formula segi empat tu. Mesti kena tahu. Yang kedua, formula segitiga. Bila segitiga, dia macam formula segi empat juga, tapi dia merujuk kepada separuh sahaja daripada panjang lebar. Tu formula lah, senang je. Segitiga dia merujuk kepada separuh daripada panjang darat lebar. Jadi untuk kes ni 1/2 darab dengan panjangnya 12. Terbalik pun tak apa, tak salah. Yang penting nilai masuk tu betul. So panjang 12 darab dengan lebarnya 6. So dapat jawapan guys tu 36. Dapat jawapan guys tu 36. Ini adalah formula untuk mencari luas segitiga. 36. Tak tulis cm persegi pun tak apa. Tak ada salah. Okey je. Itu formula segitiga dan segi empat. Satu lagi formula kau tahu ialah
formula trapezium. Okey, trapezium. Kalau tak mahir, kita buat satu. Kita ambil yang ni dulu, contohnya. Okey, kita ambil yang ni dulu. Cari luas segitiga ni dulu mula-mula. Ini. Cari luas segitiga ni dulu mula-mula. Dan ditambahkan dengan luas segi empat ni. Kita ada dua cara. Satu, kalau kita tak mahir, kita pecah dua. Cari segitiga. Okey, untuk segitiga ni, satu, kita buat ni satu cara. Cara satu. Okey, kita pecahkan. Pecahkan bentuk. Okey, pecahkan bentuk. Okey, kita pecahkan bentuk. Okey. Jadi akan adalah bentuk segitiga dan segi empat. Jadi untuk segitiga tu, okey, satu bentuk sama dengan segitiga, okey, tambah dengan segi empat. Segi empat. Jadi segitiga 1/2 darab dengan panjangnya, tak kisah mana dulu ya. Dekat sini dia ada 8 dengan 15. 15 lah panjangnya. Okey. Darab dengan 15. Darab dengan lebarnya. Iaitu 8. Dapat dekat situ 60. Untuk yang segitiga. Okey, untuk yang segi empat pula akan dapat panjang 15, lebar 10. Darab dengan 10. Okey. Akan dapat 150. Jadi jumlah luas dia adalah 60 tambah dengan 150, maka dapatlah kat situ 210. Ini cara untuk mencari luas kalau kita pecahkan satu-satu. Kok kita tak mahir lah. Okay? Kalau tak mahir buat gini lah. Okay? Kita pecah satu-satu. Last sekali kita combinekan dia. Okay. Cara dua, kalau kita mahir. Okay, kalau kita mahir, guna cara yang kedua. Iaitu kita terus direct terus. Kita guna formula trapezium. Okay. Kita guna formula trapezium. Okey. Yang ni kita guna bentuk trapezium. Okey, untuk trapezium formulanya adalah setengah darab dengan dua garis yang selari. Okey, selari yang mana? Okey, selari yang ni lah. Atas sini 10. Okey, ini satu. Yang selari dengan dia. Okey, ini satu yang selari. Okey. Dan dia akan sama selari dengan yang di bawah. Ini 10. Yang ini 18. Ini yang selari maksudnya. Okey, ini yang selari. Okey, ini selari. 18. Atas 10, bawah 18. So, setengah darab dengan hasil tambah yang merah tu. Tambah bukan darab. Kemudian didarabkan dengan lebar trapezium tersebut, iaitu 15. Okey, darab dengan 15. Okey, darab dengan garisan yang di hadapan condong tu. Inilah yang ni. Okey. Okey, bila kita darabkan, dapat jawapan. Guna yang kalkulator tak apa, sama dengan. Okey, guna kalkulator 1/2, ikut je tu, 1/2. Okey, darab dengan kurungan 10 tambah 18, tutup kurungan, darab dengan 15. Okey, dapat jawapan dia iaitu 210 juga. Okey, jawapan samalah macam kat atas tu. Cuma beza je, atas tu kita pecahkan segitiga dan segi empat. Atas tu. Yang bawah ni kita terus direct terus. Okey, yang bawah ni kita terus direct. Ini segitiga, okay, ini segi empat. Kita guna kereta ni. Ini adalah campur dua sekali. Jumlah luas dia. Yang bawah ni terus kita cari maklumat. Itu kalau kita mahir. Tak ada masalah. Okey, jadi ketiga-tiga bentuk ni awak kena hafal lah. Okey, cara cari dia. Okay, cara formula dia pun kena hafal lah. Okay, supaya lebih cepat kita buat pengiraan nanti. Okey, tu ya. 3 benda yang kamu kena tahu. Yang pertama tadi, nampak perkataan kadar perubahan laju, ingat formula kecunan. Nampak kata laju seragam,
rujuk kesannya seragam yang mengufuk, yang melintang macam jalan raya tu, lurus saja. Nampak ketan jarak, guna formula untuk bentuk yang ada di bawah graf. Dia ada 3 bentuk, bentuk segi empat, segitiga dan juga trapezium. Okey, first, nak ulang balik, nak imbas balik, bagaimana untuk mencari kecerunan? Macam mana nak cari kecerunan? So, untuk kecerunan ni, lagi sekali saya ulang, awak mesti ingat formulanya iaitu Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X2. Formula ni dibagi. Cuma macam mana nak guna saja. Okay, alright. So, caranya ialah begini. Saya anggap begini ya. Yang depan sini, saya letak warna kuning ni. Okay. Yang kuning ni saya anggap sebagai yang pertama. Yang Q ni saya anggap sebagai yang kedua. So, kita hanya perlu gantikan formula saja. Okay. Yang di hadapan ni adalah nilai bagi paksi X. Yang hadapan ni paksi X. Yang di belakang, nilai paksi Y. Patut semua tahulah ni. Okay. Tapi kalau terlupa, itulah benda dia. Okay. Yang hadapan, paksi X. Yang belakang adalah paksi Y. Okay. Yang biru ni adalah paksi Y. Okay. So, untuk formula kecerunan, atas sentiasa huruf Y lah. Jadi kita gantikan maklumat tu dalam bentuk formula. Okay, so insertkan dia. Okay. Alright. Y1, Y2, 100 yang biru tolak dengan Y1, P yang kuning tu 40. Per dengan X1, 60. Tolak dengan X2, kosong. X1 kosong. Okay. Mesti ikut tempat tu. Kalau 100 tolak 60 ke atas, bawah mesti 60 tolak kosong. Jangan terbalik. Okay. Alright. Lepas tu, guna kalkulator, selesaikan je. Dapat jawapan. Okay. Sama dengan 100 tolak dengan 40, akan tinggal 60. 60 tolak kosong, tinggal 60. Sama dengan 1. Itu kecerunan dia. Untuk soalan A. Okey, soalan B pula. Cara sama. Okay, soalan B cara sama. Saya copy paste supaya senang cepat sikit. Okey, yang depan ni sebagai yang pertama. Okey, kuning yang pertama lah. Untuk memudahkan kerja kita. Okey, kuning yang pertama. Okey, P ni yang pertama. Tu mula-mula. Okey, P yang depan kuning tu yang pertama, P tu. Okey, yang Q ni adalah yang nilai kedua. Nilai kedua. Okey, nilai kedua. Nilai kedua. Nilai kedua. Okey. So, tugas kita adalah menggantikan ke dalam formula. Okey. Menggantikan ke dalam formula. Okey. Okey, alright. Ganti dulu ini. Biru atas 80 tolak dengan 40 per dengan bawah 25 tolak dengan 5. Okey, kalau atas 80 tolak 40, bawah mesti 25 tolak 5. Jangan terbalik. Okey, lepas tu 80 tolak 40 tinggal 40. 25 tolak 5 tinggal 20. 40 bagi 20 dapat 2. Begitu je. Okey, alright. Berikutnya, sama juga kes dia. Ini aja lambat sikit keluar. Lambat sikit keluar. Benda dah buat dah. Okey, yang ni pula. Guna formula juga. Okey, guna formula juga kat sini. Okey, jadi yang biru tu ialah yang pertama. Yang kuning tu ialah yang biru tu ialah yang kedua. Yang kuning tu ialah yang pertama. Terpulang pada awal nak tentukan mana dulu. Okey, tapi saya buat kat sini. Yang Q tu sebagai yang kedua. Yang kuning tu sebagai yang pertama. Okey, so 90 tolak 10 atas. Okey, 90 yang Q. Tolak dengan 10 yang P. Per dengan 45 tolak dengan 5. Dapat tu 90 tolak 10 tinggal 80. Okey.
45 tolak 5 tinggal 40. Bila bahagi dapat 2 juga. Sama macam kes atas tadi. Okey. Satu lagi soalan. Okey, sama benda cara dia. Sini. Okey. So kita ganti nilai. Sama je kita ganti nilai ya. Ganti nilai. Okey, yang biru tolak yang kuning. Okey, biru tolak kuning. Kita buat garis tu, biru tolak kuning. Nak buat kuning tolak biru pun tak apa, tak ada salah. Okey saja. Okey. Biru tolak kuning. Tengok sini. Katakanlah kali ni saya buat ini. Kuning tolak biru. Contoh saya dikaya ini pakai nombor 2 pula. Contoh. Okey. Ini pakai nombor 1. Boleh. Tak kisah mana dulu. Yang penting tolakkan nanti betul. Okey, contohkan macam ni. Okey, yang biru 20 atas. Kuning 80. Bawah 20 juga. Kuning 45. Ni contoh. Okey, 20 tolak 80 tinggal negatif 60. 20 tolak 45 tinggal negatif 25. Okay, lepas tu kecilkanlah. 60, okey, negatif 60 per dengan negatif 25. Okey, negatif 25. Okey, dapat jawapan dia iaitu 2/25 ataupun kita buat gini 12/5. Okey, 12/5. Nak buat jawapan bentuk pecahan boleh, perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini. Dapat 12/5. Positif. Hati-hati dengan simbol ya. 12/5. Ataupun kalau bentuk pecahan begini boleh 2.4 boleh. Mana-mana pun okey, tak ada masalah. Okey, itu adalah cara untuk mengira formula kecerunan. Nampak perkataan cari pecutan, inilah formula awak guna. Okey, ini awak dah belajar semasa awak tingkatan 1 bab tingkatan 2 bab 10. Okey, next. Kita tengok lagi. Okey, tadi dia bagi bentuk koordinat. Sekarang bentuk rajah pula. Berdasarkan rajah di bawah, hitung kecerunan OP. Berapakah condongnya garisan ini? Itu soalan minta. Okey, berapa condongkah garisan ni? Itu soalan minta lah. Okey, jadi tak kisah dia minta macam mana pun bentuknya. Mestilah yang atas mesti paksi Y, yang bawah paksi X. Dalam kes ni, dalam kes ini, pinjam. Untuk graf yang pertama ni. Untuk graf yang pertama ni, dekat atas kat P tu, okay, kita boleh keluarkan maklumat tanpa. Okay. Untuk P tu, paksi X dia adalah 40, paksi Y dia adalah 50. Masa dekat O tu, paksi X dia kosong, paksi Y pun kosong. Gantilah maklumat ni. Contoh katakan kita ambil ini pakai yang kedua. Ini yang kedua. Okay, ini yang kedua. Okay, ini yang kedua. Dan ini yang pertama. Okay. Mana dulu pun boleh, tak ada salah ya. Yang penting masuk betul. Jadi kat sini, gantikan 50 tolak kosong. Bawah 40 tolak kosong. Jadi dapat kat situ 5/4. Kita guna kereta ya. Okay. 50 per dengan 40 dapatlah 5/4. 5/4 ataupun 1.25. Okay, 50 bahagi dengan 40. Okay, bahagi 40. Dapat jawapan 1.25. Okay, 1.25 boleh, 5/4 boleh. Tapi saya lebih prefer pecahan sebab nampak lebih cantik. Okay, alright. Itu yang pertama. Okay, kejap lagi betulkan je lambat sikit. Dia tukar ni sekejap lagi. Okay, untuk yang ni pula. Okay, untuk yang ini pula, dekat P, dekat Q. Okay, dekat Q. Kita masuk nama. Okay, dekat Q. Nilainya adalah. Okay, untuk kat P ni, okay, Q ni. Paksi X kosong. Paksi Y 80. Untuk dekat R pula. Paksi X nya 50.
aksi Y-nya 20. Ada ni kena pandai baca koordinat ya. Tak pandai, risiko hilang markah lah. Bukan kata risiko dah, memang confirm hilang markah lah. Okay. So, gantikan dalam formula. Okay. Gantikan dalam formula. Formula sama gini. Okay. Kata cari kadar berubah laju ke, cari kecundan ke, inilah formula dia. Okay. Okay, yang biru. 80 tolak 20 atas. 80 tolak 20, 20. Okay, yang bawah pula kosong. Okay, kosong. Tolak dengan 50. Di 80 tolak 20 tinggal 60. Kosong tolak 50 akan tinggal negatif 50. Negatif 50. Bila kita bahagikan, dapatlah kat situ negatif 6/5. Atau kita gunakan, dapat situ 1.2. Okay, 1.2. Okay, 60 dibagikan dengan negatif 50. Okay, dapat 1.125 ataupun 1.2. Boleh. Ada negatif lah. Sebab apa? Sebab apa negatif sini? Sebabnya ialah dia punya kelajuannya asalnya 80. Makin turun, makin kurang. Dia saja negatif jawapan dia. Okay, alright. Okay, seterusnya tengok soalan berikutnya. Yang ni. Sebuah kereta bergerak sejauh 45 kilometer dalam tempoh 30 minit. Dan kemudian menambah kelajuan sehingga mencapai jarak 115 km dalam masa 40 minit sahaja. Atau 3 minit 40 minit sahaja. Soalan kata hitung laju dalam kmj bagi 30 minit yang pertama. Yang kedua 40 minit yang berikutnya. Tak kisah jawab kata apa pun. Okay, alright. So untuk yang ini. Okay, untuk yang ni ya. Dia kata lajunya adalah 45 km. Masanya adalah 30 minit. Okay, ataupun masanya 30 minit. Okay, 30 minit. Ataupun setengah jam. 0.5 jam. Dua-dua boleh, tak salah. Tapi better lah guna 0.5 jam. Sebab apa? Soalan minta dalam kilometer, jam. Sebab soalan minta ni. Jadi bagus tukar dalam unit kmj terus. Kilometer, jam. Okay, next. Okay. Jadi untuk kes yang ini, okay, selesai kat ni. Kita satu sekejap. Okay, dia agak slow sikit kat letak malam ni. Tak tahu kenapa. Okay. Alright, gini. Okay, lepas tu boleh guna formula laju. Mula-mula ni lah. Okay, ni laju dia, ni jarak. Okay, ni jarak. Okay, ni laju. Okay, jadi untuk cari laju, caranya adalah sama macam awak buat tadi lah. Iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, so kat sini, masukkan. Jumlah jaraknya adalah sejauh 45 kilometer. Masanya 0.5 jam, 30 minit. Kita tukar oleh jam tu sebab apa? Sebab soalan peminta dalam kmj. Jadi 45 minit dibahagikan dengan 0.5. Jadi kelajuannya adalah sejauh 90 kmj. Itu jawapannya. Jawapan dia adalah laju dia adalah 90 kmj. Kmj ni tak tulis pun tak apa, tapi kalau tulis pastikan unit itu betul lah. Okay, kalau unit tu pastikan betul lah. Okay, negatif 2. Okay, laju negatif 1. Alright, yang berikutnya dia kata, berapakah laju untuk yang berikutnya? Dia kata itu, kereta tersebut menambah kelajuan sehingga mencapai jarak 115 km
dalam masa 40 minit sahaja. Okey, so dekat sini, berapa jarak dia? Berapa masa dia? Okey, jaraknya berapa? Okey, masanya kita tahu 40 minit. Okey, masanya kita tahu 40 minit. Okey, masa 40 minit ataupun 0.75 jam. Ni kita tahulah. Okey, laju dia, kita tak tahu. Okey, laju awal. Laju awal, laju akhir. Jarak awal, jarak akhir kita ada first kali lah. Okey. Jarak awal kita ada, jarak akhir kita ada. Lepas tu yang kedua, masa. Ini untuk cari yang itulah yang berikutnya. So untuk yang ini, masanya ada masa awal, ada masa akhir juga sama. Masa awal dan masa akhir. Masa awal dia adalah kosong lah. Ikut maklumat ni kosong lah. Ikut maklumat ni kosong. Kemudian masa akhir dia adalah selama 45 minit. Ataupun bersamaan dengan 0.75. Ataupun okey, 0.75 jam. Okey. Jarak awal pun sama juga kosong, tak diberitahu apa. Tapi dia kata selepas tu dia memandu sehingga sejauh 115 kilometer. Kita pun gantilah formula. Okey. Nak cari formula berikutnya ialah guna yang ni lah. Guna yang ni. Okey, sambung. Okey, alright. Ni yang pertama kat sini. Hitung laju untuk 30 minit yang pertama. Kita betulkan ayat sikit ya. Ni. Untuk 30 minit pertama. Yang ni hitung kadar perubahan laju untuk 40 minit berikutnya. Ni saya ubah sikit ayat dia. Okey. So untuk yang ni, kita guna formula, nampak kataan kadar perubahan laju, kita kena ingat guna formula kecerunan. Formula kecerunan iaitu, yang pertama ialah atas ni mesti jarak ya, pasti Y ya. Jarak akhir 115 ditolak dengan jarak awal 115 tolak kosong per dengan masa akhir 0.75 ditolak masa awal kosong. Jadi terus dapat jawapan lah lepas tu. Jadi 115 dibahagikan dengan 0.75. Jadi perubahan laju dia adalah sejauh 153.333. Sama dengan 153.33. Yang ini boleh letak untuk pecahan tak salah. Boleh letak macam ni juga. 460/3 boleh. Ataupun boleh ditulis bentuk pecahan wajar. 153/1/3 boleh. Semua boleh, tak salah. Cuma kalau bentuk point, pastikan ada at least 2 titik puluhan lah. Ni cara dia. Alright. Laju awal, jarak akhir. Satu lima. Masa awal kita ada. Saya ubah sikit bagi jibat ruang. Masa awal ialah kosong. Masa akhir adalah 45 minit. Ataupun 0.75 jam. Pilihlah mana nak. Ada jarak awal, jarak akhir, masa awal, masa akhir.
Nak guna apa tu orang? Nak guna formula mesti guna formula yang betul-betul lah. Okey, mesti susun elok, kalau tak nanti markah kosong saja rugilah. Okey, next. Okey, masak awal sudah, masak akhir sudah, ni tak payah. Jimat sikit. Okey. Okey. Kat sini mula ganti. Jawapan akhir yang ni tadilah. Yang sama ada bentuk pecahan, perpuluhan ataupun bentuk pecahan wajah, pecahan tak wajar, pecahan wajar ataupun bentuk perpuluhan. Dua-dua boleh gunalah, tak ada salah. Okey, itu soalan 4. Okey, nombor 5. Sebuah kereta bergerak sejauh 180 kilometer dalam 3 jam. Hitung laju dia tu. Ni senang je lah. Kalau sebut kereta laju ni ialah jumlah jarak iaitu 90 bahagi jumlah masa 3 jam. Direct terus je. Buat sendiri. Okey. Kemudian ni nombor 5 buat sendiri. Okey. Nombor 5. Sebuah kereta bergerak 90 kmj dalam 1.5 jam. Hitung jarak. Ni pun sama ke? Okey. Nombor 5 ni. Okey. Nombor 6 ni. Kemudian nombor 7 ni buat sendiri. Sebab apa? Sebab ini just ulang kaji subjek form 2 lah. Subjek form 2. Okey, jadi buat sendirilah. Nombor 8 pun sama juga. Buat sendiri. Dia akan bermain dengan formula laju, jarak, masa. So buat sendiri kat situ ya. Kita nak lompat sikit. Okey. Next. Next, tengok soalan. Sebuah kereta bergerak sejauh 150 kilometer dalam masa dengan purata laju 60 kmj. Hitung jumlah masa yang dilalui dalam tempoh tersebut. Okey, maklumat kata jaraknya ada. Jarak ada. Okey, jaraknya ada. Lajunya ada. Okey, lajunya ada. Okey. Okey, lajunya ada. Okey. Soalan minta cari masa. Cari masa. Okey. So, kalau nak cari hijau, kuning bahagi biru. Nak cari biru, kuning bahagi hijau. Nak cari kuning, biru kali hijau. Itu formula kena ingat. Formula laju dalam masa kena ingat. Itu formula dia. Nak cari hijau, kuning bahagi biru. Nak cari biru, kuning bahagi hijau. Nak cari kuning, hijau darab biru. Okey, so ini pun sama juga. Okey, tentang hitung masa ni awak buat sendiri. Sebab apa kita dah belajar tadi. Graf jarak masa. Buat sendiri sini. Okey, kemudian. Supaya kita dapat cepat sikit ya. Okey, kemudian. Tengok soalan B tu lah. Jika kereta tersebut menambah kelajuan pulang, kereta itu akan tiba 15 minit lebih awal. Hitung laju perjalanan pulang berapa. Waktu pergi, okay, dia perlukan laju 60, jarak 150. Itu mula-mula. Jadi berapakah masa dia? Saya cakap tadi, untuk cari biru, kuning bahagi hijau. Untuk cari biru, kuning bahagi hijau. Jadi kuning jarak 150.
Hijau laju 60. Itu mula-mula. Dapat jawapan dia. Masanya adalah selama 150 okey, dibahagikan dengan 60. Jadi tempoh masanya adalah mana sejauh selama 2.5 jam. 2.5 jam. Ataupun 2 jam dan 30 minit. Ini saya tahulah. Okey, kemudian soalan kata, waktu pergi dia perlukan 2 jam 30 minit. Waktu balik dia upkan laju dia. Tadi pergi 60. Balik dia upkan lagi laju dia dan dia akan sampai 15 minit lebih awal. Okey, itu maklumat dia. Jadi dekat sini dari segi jarak masih sama. 150 km. Okey. Dari segi masa awal tadi kalau kita bergerak 60, 2.5 2 jam 30 minit. Tapi kalau balik cepat 15 minit. Jadi dia hanya perlukan 2 jam 15 minit sahaja ataupun bersamaan dengan ataupun bersamaan dengan 2.25, iaitu 2 jam terkekalkan 2 jam tu, 15 kita bagi 60. Dapat 0.25. Tu. Dan nak cari laju berapa. Itu soalan minta. Laju berapa. So kita pun bermainlah dengan formula laju jarak masa. Pun sama. Okay, so nak cari laju, mestilah jumlah jarak iaitu 150. Okay, jumlah masa 2.25. Maka dapat laju dia. Okay, dapat laju dia 150 dibahagikan dengan 2.25 jam. Okay, dapat jawapan. Iaitu 66.67. Ataupun untuk pecahan 66/2/3. Boleh. Kita dapat jawapan 66/2/3. Boleh. Ataupun nak buat gini pun boleh juga. 200/3 pun boleh juga. Terima saja. Ataupun nak buat gini pun boleh juga. 66.67. 66.67. Okay, alright. Ini soalan 9. B. Okay. Sepuluh. Baru kita tengok graf dia. Okay, 10. Kita tengok graf dia. Okay, graf ni. Untuk Pak CY, dia guna graf laju. Okay. Di sini dia guna laju. Yang sini dia guna masa. Sini dia guna masa. Okay, masa. Okay, masa. Okay, soalan pertama kata, apakah yang anda faham? Soalan tanya, apakah yang anda faham tentang pergerakan zarah tersebut antara tempoh 20 hingga 40 saat? Apa yang awak agak-agak orang boleh faham kat sini? Okay, sewaktu dekat merah tu, apa berlaku? Okay, semasa merah tu, apa berlaku? Jelaskan jawapan anda. Kalau graf jarak masa, waktu ini bermaksud kereta itu tidak berhenti. Kalau graf jarak masa. Tapi untuk graf ini, yang merah itu merujuk kepada dia bawa kereta maintain sahaja 30 kmj. Itu maksud dia. Okay. Jadi zarah ni bergerak maintain 30 meter sesaat. Itu dia jawapan dia lah. Okay, jadi kat sini, kita boleh ceritakan ialah zarah
itu bergerak, bergerak dengan kelajuan yang seragam. Itu je apa kita nak. Okey, next. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2 pergerakan zarat itu tempoh 20 saat pertama. Clue kata saat yang pertama. Clue kata saat yang terakhir. Ingat itulah. Pertama merujuk kepada yang paling hadapan sekali. Ini. Okey. Kedua, terakhir merujuk kepada yang belakang sekali. Yang ni. Berapakah kadar perubahan laju? Okey, so untuk ni, nampak perkataan kadar perubahan laju, ingat macam awak tadi, formula laju jarak masa. Okey, formula laju jarak masa. Okey, di mana? Okey, di mana? Semasa dekat kosong sini, kalau kita masuk maklumat ya. Semasa dekat kosong sini, dia punya koordinat adalah kosong, kosong. Oops. Okey, semasa dekat kosong tu, paksi X kosong, paksi Y kosong. Itu koordinat dekat sini. Boleh contenglah itu, okey buat gini ya. Paksi X kosong, paksi Y pun kosong, dekat sini. Semasa di tengah-tengah pula, ini, paksi Y, paksi X 20, paksi Y 30. Sini. Untuk yang sebelahnya pula, paksi X 40, paksi Y masih 30. Okey, dan atas sekali paksi X bertambah, paksi X jadi 50 dan paksi Y jadi 40. Itu kita kena pandai-pandai ya. Okey. Sekejap aja hang jap. Ini 50 paksi X dan 40 paksi Y. Kecilkan sikitlah ni. Ada 9. Alright. Okey. So, soalan pertama. Dia nak kata cari kadar. Bila kadar formula kecerunan, jadi kecerunan dia adalah Y2, Y1, X2, X1. Okey. Untuk yang pertama, bahagian yang ni lah yang biru depan ni. Jadi, paksi Y dia paling tinggi 30, paling rendah kosong. Masa dia pula paksi X paling tinggi 20, paling rendah kosong. Tolak. Jadi bila tolak tu, dapat jawapan dia. Okey? Tak buat working lepas tu, tak apa. Gunakan kereta je. Okay, kita buat gini, guna kereta saja. 30 tolak kosong. Okey, dapat jawapan. Okey. Itu atas, okey. Bahagi dengan yang di bawah. Buat sini ya. Atas 30 tolak kosong per dengan bawah 20 tolak kosong. Oh, ya salah masuk. Okey, lagi sekali. 30 tolak kosong. Okey, 30 tolak kosong per dengan 20 tolak kosong. Okey, lagi sekali. Okey, 30 sorry. 30. Okey, 30 tolak kosong. Okey, atas per dengan yang di bawah. Okey, alah hilang lagi sini ya. Okey, 30 tolak kosong per dengan
20 tolak 0. 20 tolak 0. Per juga. 20. Okey, 20 tolak 0. 20 tolak 0. Jadi lajunya adalah 3/2. 3/2. Okey, 3/2. 3, oh sorry. 3/2 meter sesaat. Sebab dia negatif 2. Okey, unit tak tulis tak apa, tak salah. Okey, negatif 2. Positif maksudnya lajunya semakin meningkat. Okey, untuk yang terakhir pula kata hujung ni, soalan ni yang terakhir sini, dia kata untuk laju terakhir pula masih guna formula sama ni. Dia masih guna formula sama ni. Alright. Cuma ubah nilai je lah. Okay, so kali ni dia nak 10 saat yang terakhir, belakang kali. Untuk belakang kali ni, dia punya koordinat dia ialah, sini ialah 40, 30. Tepi dia tu. Mana dia? Oh, sorry. Okey. Di sini, Pak CX 40. Pak CY maintain 30. Okey, 40, 30. Okey, guna formula juga sama. Formulanya, laju akhir dia ialah 40. Laju awal dia adalah 30 per dengan masa akhir dia, oleh sebab kita ambil 40, okey, kita ambil 40 ni mesti dia sini 50. 50, kemudian tolak dengan, kalau kita ambil 30, belakang mesti 40 lah, sama gitu. So akan dapat 40 bagi 30 tinggal 10. Kemudian 40 bagi 50 bagi 40 dapat 10. Bila bahagikan, dapatlah 1 meter sesaat. Sesaat boleh lari 1 meter. Bapak laju. Okey, itu tikus tu. Alright. Selesai yang tu Okey. B. Hitung jarak yang dilalui. Nampak perkataan jarak sahaja, ingat dalam kepala. Luas bentuk-bentuk yang ada. Okey, so pinjam ni, nak copy paste. Okey, ni graf dia. Okey, ni graf dia. Okey, di sini dia kata, hitung jarak yang dilalui dalam tempoh 50 minit. Maksudnya semua sekali lah. Okey, kalau kita tak mahir, kita boleh pecah-pecah. Okey, kalau kita mahir, combine kan. Okey, dalam ni, kalau kita buat satu-satu Okey, yang ini bentuk segitiga. Okey, ini bentuk segitiga. Segitiga. Mana shape dia? Okey. Ini segitiga. Okey, depan dia sebuah segitiga. Itu depan dia. Okey, yang di tengah-tengah pula, okey, bentuk segi empat. Okey, bentuk segi empat. Okey, yang di tengah bentuk segi empat. Okey. Kemudian hujung itu ada bentuk trapezium. Sini, 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 sini dan sini. Inilah dia 3 bentuk yang kita kena mahir lah. Kita kena mahir. Okey, alright. Okey, alright. Kita ada 3 bentuk. Carilah satu-satu. Okey, untuk segitiga, okey, untuk segitiga, formulanya 1/2, okey, 1/2. Just bermain dengan formula ya. Dia bermain dengan formula saja. Okey. 1/2. Okey, 1/2 darab dengan panjang dia, tak kisah mana dulu, tak kisah jadi ada dua masuk. Okey, 30 darab dengan lebar dia 20. Okey, ini untuk segitiga.
Okey, ini untuk segitiga. Okey, tambah dengan segi empat pula. Segi empat pula formulanya adalah panjang iaitu 30. Darab dengan lebar dia adalah 20. 20. Okey. Macam mana saya tahu? Ini lah. Okey, dekat sini saya masuk nilai. Okey, saya tak nilai. Okey, sini 20, sini 30. Sini 20. Macam dapat 20, ini tolak ni. Yang ini 30, yang ini 40, yang ini 10. Macam dapat 10, ini tolak ni. Okey, so kita masukkan maklumat. Okey, untuk kotak yang pertama tadi, okey, segi 3 tadi ini. Setengah 30, 20. Segi 4, 30, 20. Okey, sekarang trapezium pula. Okey, untuk trapezium tambah pula lagi. Okey, trapezium pula formulanya adalah 1/2. Okey. 1/2. Okey, 1/2 darab dengan hasil tambah, okey, darab dengan hasil tambah selari. Selari yang mana? 30, 40. Itu selari. Tegak saja dua-dua tu. So 40 tambah 30. Terbalik pun tak apa. Kemudian darab dengan. Darab dengan lebar dia iaitu 10. Macam itu. Okey, kalau dalam exam tu, salah satu nilai tu betul, dapat markah yang pertama. Okey, tak semua kotak lah dapat markah. Salah satu kotak betul saja, dapat markah yang pertama. Tu clue je lah fungsi pemakan ya. Okay, so kat sini nak cari kawasan yang dilalui ialah kawasan segitiga campur segi 4 campur dengan trapezium. Okey. Okey, jadi luas dia ni. Lepas tu gunakan kereta je terus pergi depan. Tak salah. Okey je. Nak buat satu-satu pun okey, tak salah. Okey. So kat sini luas sama dengan 30 kali 20 kali setengah akan dapat 30. Okey, ni kena buat satu. Okey, tambah dengan tengah-tengah 600. Tengah 600. Dan hujung sekali tu gunakan kereta saja. Okey, 1/2. Okey, 1/2. Okey, darab dengan hasil tambah 30 tambah dengan 20. 30 tambah dengan 40. Kemudian darab dengan lebar dia 10. Okey, dapat kat situ 350. Okey, 350. Okey, tambah semua sekali, maka dapatlah jadual dia sejauh 980 meter. Inilah dia jarak yang dilalui oleh zarah tersebut. 50 minit bergerak sejauh 980 meter. Okey, next. Hitung purata laju. Dia kata hitung purata laju. Bila sebut laju saja, mestilah jarak bagi masa. Dalam kes ni, berapa jarak dia? Jaraknya adalah yang ni lah. Ni, iaitu 980 meter. 980 meter. Itu jarak dia. Jarak meter. Okey, masa dia. Saya nak beritahu. Iaitu selama 50 saat. Sebab dia nak jumlah keseluruhan. Okey, dia 50 saat. Okey. So, berapakah laju dia? Jadi, untuk laju, gunalah formula laju, jarak, masa. Okay, untuk laju, guna formula laju, jarak, masa. Okey. Lajunya. Jaraknya 980. Masanya 50. Just bahagi saja. Okey, bahagi saja. 980 kita bahagikan dengan 50. Jadi purata laju dia berlari adalah sejauh 19.6 meter. Okey, meter sesaat. Itu cara dia lah.
Okey, ni kau dapat berapa tadi? 19.6 saat. Okey, 19.6 saat meter sesaat. MS -2. Tu kalau -1. Okey. Okey, selesai tu. Alright. So sekarang ni kita tengok. Jadi itu saya ulang lagi sekali ya. Okey, saya ulang lagi sekali. Untuk graf laju masa, nampak perkataan kadar perubahan laju, ini bermaksud kena cari pecutan. Bila cari pecutan, guna formula kecerunan. Atas Y2 tolak Y1, bawah X tolak 1. Yang kedua, nampak laju seragam adalah garis lurus yang mengufuk. Nampak dan jarak sahaja, gunalah formula luas bentuk yang ada di bawah graf. Sama ada bentuk segitiga, segi empat dan juga trapezium. Okay, contoh sebagai sini. Okay, contoh sebagai sini. Ada bentuk segitiga, segi empat, trapezium. Okay. Okay, so last kali. Okay. So untuk soalan berikutnya nanti, soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Nombor 12 dan seterusnya. Okay, awak cubalah buat dahulu. Okay. Nombor 11. Nombor 12. Okay, nombor 13. Okay, nombor 14 dah sampai habis. Okay, cuba buat dahululah. Dengan rujuk buku nota, rujuk buku teks ke, okay, rujuk apa-apa lah. Ataupun bahan kita yang terdahulu. Okay, boleh jawab. Cuba jawab dulu lah. Bukan kata apa, mesti betul semua. Okay, kalau boleh jawab, jawablah. Kalau tak boleh jawab, tinggal tak apa. Okay, tapi yang penting kita nak cuba jawab dulu. Okay, cuba jawab dulu. Next week, kita akan bincang jawapan untuk soalan yang berikutnya. Okay, so untuk malam ni, kita berhenti kat sini dulu. Okay, so soalan sampai habis ya. Okay, buat soalan sampai habis ni ya. Sampai soalan ni. Selagi boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Tak ada masalah. Okay, so untuk hari ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.